Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Okey, jadi hari ini kita bertemu lagi untuk sesi pembelajaran dari rumah bersama cikgu. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Belajar berkaitan lagi dalam pecahan, perpuluhan dan peratus. Dan untuk hari ini kita akan terus kepada lanjutan bagi topik ini, iaitu hari ini kita akan masuk kepada tambah perpuluhan. Okey, jadi cikgu minta murid-murid bersedia bersama dengan buku teks dan buka pada muka surat 86 dan 87. Okey, 86 dan 87. Okey, kita lihat pada buku teks seperti diberikan. Okey, perpuluhan ni adalah lanjutan daripada pecahan. Okey, jadi topik ni telah murid sedia maklum. Okey, jadi di sini diberikan murid contoh untuk tambah perpuluhan. Diberikan satu soalan di situ di mana diberikan dua kuantiti air iaitu 1.8 liter dan juga 0.5 liter. Okey, jadi kita nak mencari jumlah, iaitu kita nak menambah kedua-dua kuantiti air ini. Jadi berapakah jumlah isi padu air dalam dua buah carik ini? Jadi dalam buku teks diberikan kepada murid-murid dua cara. Okey, jadi tengok kepada cara yang pertama. Cara yang pertama adalah dengan cara pengiraan bentuk lazim. Okey, bila cikgu sebut perkataan bentuk lazim, bermaksud murid mesti buat dalam bentuk menegak. Maksudnya kita akan susun mengikut nilai tempat. Okey, seperti yang kita sedia maklum, dalam perpuluhan ada nilai tempatnya. Okey, dan di sini 1.8, nilai tempatnya 1 adalah sar dan 8 itu adalah per 10. Okey, 8 itu adalah per 10 dan ditambahkan dengan 0.5 iaitu sifar itu merujuk kepada nilai tempat sar dan 0.5 itu merujuk kepada per 10. Okey, jadi kita letakkan operasi tambah di situ dan di sini perlu ditekankan kepada murid-murid iaitu susun titik perpuluhan pada lajur yang sama. Untuk operasi tambah perpuluhan, susun titik perpuluhan pada lajur yang sama. Cek selalu benda ni. Kena cek selalu. Okay, jadi kita pun tambah macam biasa. 8 tambah 5 dapat 13. Naikkan ke 1. Jadi 1 tambah 1, 2. Dan jawapannya adalah 2.3. Ini merupakan kaedah ataupun cara yang pertama. Kita tengok kepada cara yang kedua. Okey, cara yang kedua adalah cara menggunakan garis nombor. Okey, garis nombor terpulanglah pada murid-murid untuk melakarkannya secara menegak ataupun melintang. Okey, dalam buku teks diberikan penyelesaian secara garis nombor dilukiskan secara menegak. Okey, untuk garis nombor kita perlukan plotkan pada setiap garis nombor itu dengan nilai-nilai yang berkemungkinan dan yang terlibat dengan operasi. Jadi dalam operasi ini adalah 1.8 liter. Jadi 1.8 ni letakkan pada aras yang bawah mengikut turutan. Dan kita buat anggaran 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan mungkin seterusnya. Jawapan yang mungkin untuk soalan ini. Okey, jadi di sini 1.8 liter ditambahkan dengan 0.5 liter. Maksudnya ada berapa pergerakan? Ya, ada 5 pergerakan. Jadi, kita akan bermula daripada 1.8 dan gerakkan 5 langkah ke atas. Kita gerakkan. Okey. Dan kita akan dapat jawapannya adalah 2.3. Jadi, kedua-dua cara ini adalah cara yang betul. Tetapi terpulang kepada murid bagaimana nak menggunakan kaedah mana atau memilih kaedah mana untuk digunakan dalam penyelesaian masalah seperti ini. Jadi, jawapan akhirnya adalah jumlah isi padu air dalam dua buah carik adalah 2.3 liter. Okey, kita terus kepada contoh seterusnya. Okey, contoh seterusnya adalah diberikan 3 jenis buah, iaitu diminta murid-murid menambah semua jisim buah ini, iaitu jisim buah nanas 1.3 kg, jisim buah tembikai 4.207 kg, jisim betik 0.96 kg. Okey, kita cuba cara yang pertama tadi, iaitu kaedah menggunakan bentuk lazim. Okey, pertama sekali kita buat satu ayat matematik, iaitu 1.3 tambah 4.207 tambah 0.96 kg. Okey, di sini terdapat satu ayat matematik. Daripada ayat matematik ini kita terjemahkan kepada bentuk lazim.
di sini penting kepada murid, ingat bila kita susun balik, kita tengok, okey, tak kalkulasi. Jadi sini apa yang penting? Yang penting adalah kita menyusun nilai tempat perpuluhan. Nilai tempat tu disusun mengikut titik. Jadi bagaimana nak samakan titik tu adalah kita hanya perlu tambah sifar supaya bilangan tempat perpuluhan adalah sama. Ini bermaksud 4.2 sifar 7 tak ada masalah sebab itu nombor lengkap, ada per 10, ada per 100. Kalau 1.3 kilogram, dia tak ada belakang. Jadi kita letakkan sifar-sifar untuk menggantikan nilai tempat per 100 dan juga per 1000. Manakala sifar pada 96, kita letakkan satu sifar, bermaksud kita letakkan sebagai penambahan kepada 4 per 1000. Jadi di sini memudahkan murid-murid mengira dari dalam bentuk lazim. Jadi kita tambah sini 7 tambah sifar, kita dapat 7, ini 6 dan seterusnya. Dan jawapan akhirnya adalah 6.467. Jadi yang penting di sini adalah menyusun titik perpuluhan dan murid boleh menggunakan kaedah tambah sifar supaya bilangan tempat perpuluhan adalah sama dan memudahkan pengiraan. Okey, boleh murid-murid Okey, jadi jawapan akhirnya adalah 6.467 kilogram. Okey. Kita terus kepada contoh berikutnya. Okey. Contoh berikutnya, kita tengok. Diberikan satu soalan 234 tambah 0.876 tambah 59.01. Jadi, di sini diberikan dua pengiraan. Okey, dua pengiraan. Okey, diberikan dua pengiraan. Jadi, di manakah yang mana satukah yang betul? Yang mana betul-betul? Okey. Ya. Ingat, cikgu pesan sekali, yang penting adalah susun titik. Jadi di sini kita tengok yang mana susun titik yang betul. Yang pertama tadi dia susun 2, 3, 4, dia tambah titik sifar. Dia tambah sifar 876. Dia tambah sifar 59 sifar 1. Okey. Yang ni pula dia gunakan dia tambah sifar kat depan. Jadi yang mana salah? Cikgu pesan tambah sifar hanya di belakang, iaitu selepas titik perpuluhan. Jadi dengan menggunakan hukum tersebut kita dapat simpulkan yang ini adalah salah. Okey, yang ini adalah salah. Okey, jadi di sini bermaksud yang nombor yang 3 tu betul lah. Okey, jadi maksudnya 293.886 adalah jawapan yang paling tepat. Dan yang paling penting, rujuk kembali kepada titik perpuluhan. Cikgu ulang balik. Titik perpuluhan mesti disusun dengan betul dan tambahan sifar juga betul. Iaitu tambahan sifar hanya dibenarkan selepas titik perpuluhan sahaja. Makna nombor belakang selepas titik perpuluhan sahaja. Okey, boleh faham? Okey. Kita tengok contoh pada contoh 4. Contoh 4 ni adalah untuk mencari anu dalam satu proses tambah. Okey. Nampak pelik sikit kan? Okey, sebenarnya ini adalah satu proses orang kata melengkap. Kita tengok kenapa ada 13, 10, 11 dan 7? Sebenarnya ini adalah jawapannya. 7, 1, sifar 3. Itu sebenarnya murid-murid. Itu sebenarnya. Jadi dia gabungkan 9 tambah berapa dapat 3. Jadi dia beranggapan ini 13. Jadi 9 tambah 4 dapat 13. Jadi ini hanya melengkapkan anu. Okey. Cara yang kedua adalah cara yang paling mudah yang cikgu tekankan sangat adalah kita mengambilkan sahaja jawapan akhir dan tolak dengan soalan. Jadi kita ambil 7.1 sifar 3 tolak 2.2 sifar 9. Cek dulu titik perpuluhan. Dan selepas cek titik perpuluhan, pastikan di belakang ini lengkap. Cukup. Kalau tak lengkap, letakkan sifar sebagai tambahan. Okey? Jadi, untuk pengetahuan, murid boleh mencuba soalan pada buku teks pada muka surat 87. Okey. Sekiranya murid-murid suka dengan kandungan cikgu hari ini, jangan lupa like, subscribe dan isikan pada ruang komen. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi PDP hari yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum.